ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya muliakan Datuk Abdul Aziz Rahman selaku Tuan Rumah Latin, khususnya pada hari hadirin dan hadirat sekalian. Perkataan bid'ah hasanah ini adalah satu istilah yang selalu kita dengar, dan kadang-kala kita menjadi keliru kerananya. Setengah orang kata bid'ah dan setengah orang kan kata ia memang bid'ah, tapi ia bid'ah hasanah. Ini berlaku kerana kita kadang-kadang tidak dapat memahami dengan baik apa itu bid'ah itu sendiri. Apakah setiap yang baru itu bid'ah? Apakah setiap yang diada-adakan itu bid'ah? Ataupun apa kaitan yang menyebabkan ia dihukum sebagai bid'ah? Sebenarnya yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah bukunya sedang dalam pencetakan. Memang telah saya siapkan pun. Asal saya menulis buku ini ialah kerana apabila pejabat mufti negeri Pulau Pinang menjemput saya untuk menjelaskan apa itu bid'ah, dan dibentangkan bersama dengan beberapa orang yang menganggap bahawasanya apa yang disebut oleh sebahagian yang dinamakan orang muda sebagai bid'ah ini sebenarnya tidak bid'ah. Lalu saya membentangkan kertas kerja ini sebagai membuktikan apa ta'rif bid'ah, bagi menafikan salah sangka mereka bahawasanya amalan yang mereka sangkakan sunnah itu sebenarnya adalah bid'ah. Tapi saya nak membuktikan bahawa apa yang mereka kata bid'ah hasanah itu sebenarnya tidak hasanah. Alhamdulillah, setelah kertas kerja ini dibentangkan, saya tahu dalam majlis itu dihadiri dengan begitu ramai yang bersiap sedia untuk menjawab segala yang mereka tahu saya bakal kemukakan bagi mempertahankan adat dan tradisi agama yang diamalkan oleh masyarakat Melayu yang dikaitkan dengan agama. Tapi alhamdulillah, setelah kertas kerja itu dibentangkan dan tidak ada siapa pun yang menjawabnya. Kesemuanya diam, walaupun ia hadir beberapa orang mufti dan banyak tokoh-tokoh dan ahli-ahli majlis agama, dan mereka diam. Cuma kemudian setelah saya pulang baru mereka jawab. Kalau nak ikut macam tu susahlah kita, itu dia mereka jawab. Dari semasa kertas kerja itu dibentangkan, sehingga apabila mereka tidak menjawab kertas kerja ini, salah seorang hadirin bangun kerana dia menyatakan, kalau semua tidak nak jawab, kita minta supaya pejabat agama buat salinan kertas kerja ini dan edarkan seluruh negeri supaya ia dijadikan panduan masjid-masjid. Ini punya sejarah kertas kerja ni lah. Tapi kemudian saya jadikan ia buku, saya buat beberapa penambahan dan saya bukukan dia. Bid'ah, satu perkataan sebelum saya nak ulas. Hasanah ini ialah satu tambahan. Bid'ah ini tidak baik. Bid'ah berkaitan dengan agama. Hasanah, baik. Hasanah, benda baik. Semalam saya ni kalau kuliah saya meracau sikit. Saya kena pergi merata. Semalam tu saya sebut bahawasanya semalam hari Jumaat ialah hari yang pertama bid'ah yang pertama dibuat dalam muka bumi, iaitu Aminah Wadud, tokoh Islam liberal antarabangsa, mentor kepada sistem Islam, telah memulakan sembahyang Jumaat yang pertama di imam dan dikhutbahkan oleh dia. Aminah Wadud. Dr. Qaradawi telah mengeluarkan bahawa ini adalah perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kerana ibadat mesti terikat dengan kaedah-kaedah, dengan cara yang dibuat oleh Nabi. Aminah Wadud juga mungkin boleh kata ini bid'ah hasanah. Bukan dia tak sembahyang, dia sembahyang Jumaat yang sama, cuma dia saja jadi imam, orang perempuan ikut. Itu bukan tak baik, bukan maksiat. Dia kata ini sembahyang.
Kalau di atas kaedah bid'ah hasanah yang dipakai dalam masyarakat kita, Aminah Wadud juga patut menyatakan apa yang dia buat adalah bid'ah hasanah. Sekarang mungkin tak kata, tapi kalau sembahyang Jumaat Aminah Wadud ni berterusan lagi 10 tahun, akan ada ulama-ulama yang membela Aminah Wadud, ataupun akan ada golongan agama yang membela Aminah Wadud, dan akan menyatakan ini bid'ah hasanah. Dan sejarah Islam tak pernah lagi orang perempuan buat. Kan cuma Aminah Wadud tidak berhati dengan fiqh Islam, dia nak tunjuk hak wanita, lalu dia membuat satu sembahyang Jumaat yang dia imamkan dan baca khutbah. Apa itu bid'ah? Saya tak mau terlalu akademik di sini. Saya nak nanti tuan-tuan yang mana nak lebih ilmiah, tuan-tuan baca buku saya kemudian. Saya mengambil tarikh yang dibuat oleh satu orang tokoh terkenal, iaitu Al-Imam Asy-Syatibi. Syatibi meninggal pada tahun 790. Seorang tokoh ulama yang hebat, berasal daripada Andalus, Spanyol. Spanyol telah mengeluarkan beberapa tokoh yang hebat. Kita ada Al-Imam Al-Qurtubi, juga daripada Andalus. Ibn Hazm Al-Andalusi, juga daripada Andalus, yang meninggal pada tahun 496 Hijrah. Kita ada banyak. Saya pilih Asy-Syatibi kerana Asy-Syatibi ini dianggap orang yang jago di dalam fiqh dan usul. Usul fiqh. Dia dikatakan telah berjaya menyatukan kesalahan-kesalahan faham ataupun perbezaan-perbezaan di dalam masalah usul fiqh. Buku Syatibi yang terkenal ialah Al-Muwafaqat. UAE ke mana ke universiti dunia ini, dia sebut muwafaqat, dianggap rojokan, terutama di zaman moden ini. Kerana Asy-Syatibi menyentuh satu persoalan yang dinamakan maqasidus syara'. Maksud syara'. Inilah idea terhebat, ulasan dan kupasan Al-Imam Syatibi. Asy-Syatibi ini ada satu kitab yang bernama Al-I'tisam. Di dalam Al-I'tisam, Asy-Syatibi bagikan satu tarikh. Ada seorang pengkaji yang bernama Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Dia ni buat tesis dan PhD, mengkaji tentang mauqiful ahli sunnah wal jamaah min ahli al-bid'ah wal ahwa. Dia kaji semua tarikh-tarikh bid'ah ni. Dia kata tarikh terbaik yang dibuat oleh Asy-Syatibi. Saya nak ringkaskan masa kita. Saya sebut dia terus daripada maksud dia dalam bahasa Malaysia, dan siapa yang pandai bahasa Arab besok dia cek yang nama tarikh yang asal. Saya nakalkan sekali, saya nak ringkaskan. Syatibi menyebut yang dikatakan bid'ah itu tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi syari'ah yaqsudu bihi bisuluki 'alayha al-mubalaghah fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jalan yang direka di dalam agama yang menyerupai syariah. Benar ni direka. Tapi bila direka tu sama macam syariat, macam agama. Tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Nanti dia hurai. Dia tak bagi tarikh dia tolong hurai. Yuqsada bihi bisuluki 'alayha al-mubalaghah fi at-ta'abbud. Apa kata huraian? Syatibi hurai, saya baca. Kata Syatibi, bila dia nak hurai tarikh yang dia bagi, pertama dikaitkan tarekat jalan itu dengan agama, kerana rekaan itu dilakukan dalam agama. Dan merekanya menyandarkan kepada agama. Kalau dia tak sandar kepada agama, tak apa. Dia pakai baju Melayu butang 6, butang 7, bulan 8 tu dia punya had. Dia tak kata dalam agama ni kena butang 9. Kalau dia sandar pada agama, masalah. Dia nak buat bubuh Asyura, dia buat. Tapi jangan kait dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim. Dia nak makan apa, dia makan. Tapi dia jangan kait dengan agama. Dia nak buat bubuh Asyura ke, bubuh Muharram ke, itu dia punya hal. Tapi jangan dikaitkan dengan agama, katanya.
Menyandarkan pada agama. Sekiranya jalan rekaan hanya khusus dalam urusan dunia, tidak dinamakan bid'ah. Seperti membuat barangan dan membuat kota. Oleh kerana jalan rekaan dalam agama terbahagi kepada apa yang ada asal dalam syariat dan kepada apa yang tidak ada asal, maka yang dimaksudkan dengan ta'rif ialah bahagian rekaan yang tidak ada contoh dalam syariat. Tidak ada contoh yang dibuat oleh Allah Jalla wa'ala dalam agama ataupun Nabi. Ini kerana bid'ah. Ciri khusus ialah ia terkeluar daripada apa yang digariskan oleh syariat. Ada benda dalam agama ni yang memang ada. Misalnya, nanti dia akan sebut beberapa misal yang akan saya baca. Misalnya, dia mereka tentang susun ilmu usul fiqh. Itu tak dinamakan dengan bid'ah. Dengan ikatan ini katanya, maka terpisah, tidak dinamakan bid'ah segala yang jelas. Sekalipun bagi orang biasa, rekaan yang mempunyai kaitan dengan agama seperti ilmu nahu. Yang ini tak dinamakan. Kerana ia ini bukan dia itu direka kerana nak dijadikan jalan ibadat. Tak. Tapi jalan untuk pergi faham sesuatu benda. Ilmu saraf, ilmu usul fiqh. Segala ilmu ini sekalipun tiada pada zaman awal, tetapi asas-asasnya ada dalam syarah. Ilmu nahu ada dalam Quran. Usul fiqh ada dalam Quran dan sunnah. Justru itu tidak wajar sama sekali dinamakan ilmu nahu dan selainnya daripada ilmu lisan, ilmu usul ini sebagai bid'ah. Walaupun zaman Nabi tak ada pelajaran nahu, pelajaran ulum Quran. Tapi semua benda tu ada dalam Quran. Nama tu saja yang tak ada. Dia kata ini semua tidak dinamakan bid'ah. Sesiapa yang menamakan bid'ah, dia kata tak namakan bid'ah kerana ilmu-ilmu ini berkhidmat untuk syariat. Tujuan ilmu ini dia berkhidmat untuk agama. Orang tak boleh faham Quran, melainkan kena ada ilmu Quran. Ilmu tu khidmat untuk agama. Kata dia, siapa yang namakan ia bid'ah, maka ia adalah bid'ah dari segi bahasa saja. Bid'ah ni masuk perkara yang baru diadakan. Bukan bid'ah dalam agama. Tentu dia beza benda dalam agama. Istilah dengan istilah dengan bahasa beza. Kedai kopi, kita faham kedai jual kopi. Tapi kedai, pakcik bagi kopi sawat. Kita minta maaf lah, kopi tak ada. Apa dia tulis kedai kopi, kopi tak ada. Dia kata kedai kopi tu bukan semestinya jual kopi. Tapi dari segi bahasa, kedai kopi patut jual kopi. Tapi dari segi istilah, kedai kopi semua minuman, bihun ke apa pun dia jual juga lah. Jadi istilah kadang-kadang mempunyai maksud yang lebih luas. Dari segi bahasa, buat benda baru memang bid'ah. Tapi dari segi agama, bid'ah tidak dinamakan agama, melainkan jika ia dikaitkan dengan cara ibadat kepada Tuhan. Disandarkan dengan cara nak ibadat. Beli Quran baru, buat tulis Quran, itu bukan cara ibadat. Itu teknik. Itu jalan untuk sampai kepada suatu maksud. Guna mikrofon, zaman Nabi tak guna. Dia orang kata tu bid'ah tu. Kita kata kita bukan beribadat dengan mikrofon. Kita menggunakan khidmat mikrofon. Yang kedua kata Syafi'i, mesti maksud dia, bid'ah itu tudahi syar'iyah. Mestilah dia menyerupai syariat. Direka supaya nampak sama dengan agama. Semayang dah Nabi tinggal dah pada kita. Kita reka lagi, kita buat semayang hadiah. Sama macam Pak Nabi buat. Bacaan Quran dah Nabi dah ajar dah pada kita nak baca. Kita baca Yasin, kita buat Yasin Mubin. Sampai ayat tentu ulang yang ni 3 kali, yang ni 4 kali. Jadi mereka agama. Bagi sama. Dinama kata Syafi'i, ia menyerupai jalan syarak, sedangkan ia bukan syarak pada hakikatnya. Bahkan ia menyanggahi syarak dari beberapa sudut. Antaranya, macam mana dia sangat meletakkan batas-batasan. Seperti seorang yang bernazar untuk berpuasa berdiri tanpa duduk. Atau berpanas tanpa berteduh. Pasal faham berpanas tu? Aku nazar.
Jadi nazar tu benda agama, tapi cara dia buat tu bukan yang diajar oleh agama. Tu lah. Dia buat batasan tertentu. Ataupun asingkan diri, tak mau campur dengan orang. Aku nazar, tak mau cakap dengan Zabah. Dia tak boleh. Itu biar kepada Yahya saja. Biar pada Zakaria saja. Kita tak. Tak ada dalam kita nazar, tak ada cakap. Sebab tu saya kata tidak ada nazar, cukup kepala. Malaysia hijau kuning menang. Tak ada nazar, cukup kepala. Kerana cukup kepala bukanlah suatu ibadat kepada Allah. Yalah, cukup kepala ni hanya disuruh ketika bila? Haji dan umrah lah. Nabi tak cukup kepala, sentoso. Cukup kepala tak ada rambut, bahkan bagi nak ada rambut, sahabat ada rambut. Yang senantiasa cukup kepala ialah Confucianism. Ataupun menghadkan makanan dan pakaian dari jenis tertentu. Dia hanya makan, dia daging tak makan. Yang ni tak makan, pasal apa? Pasal yang ni aku nak buatkan diri ibadat dengan Tuhan. Ataupun aku ni, inilah, nak mendapat pahala lebih. Sedangkan agama tak pernah kata. Agama halalkan perkara yang halal. Ataupun bila dia kuat agama, dia hanya benarkan diri dia pakai pakaian jenis tertentu je. Kurta saja ke, apa saja ke. Kerana bagi dia pakaian itu mendekatkan diri pada Tuhan. Sedangkan Tuhan tak pernah kata. Jadi seolah-olah dia mereka benda yang tidak pernah diajar oleh Allah. Seolah-olah wahyu turun kepadanya sehingga dia tahu kehendak Allah. Nabi sendiri tak beritahu, macam mana kau tahu Allah mau macam ni? Kalau semua orang boleh tahu benda ni, maka wahyu tidak perlu. Kata dia, beriltizam dengan cara dan bentuk tertentu, iaitu kifiyat dan hay'at. Ini seperti berzikir dalam bentuk perhimpunan dengan satu suara. Kata dia, Syatibi. Menjadikan perayaan hari lahir Nabi dan seumpamanya. Ini juga kata Imam Syatibi. Bukan kita yang kata. Kata Syatibi lagi, beriltizam dengan ibadat tertentu dalam waktu tertentu, sedangkan tidak ada penentuan ibadah dalam syarak. Ini seperti beriltizam puasa pada nisfu Sya'ban, kata dia. Ini bukan orang baru sebut hari ini ni. Dia orang ni baru duduk bangkit. Syatibi sebut. Imam besar dalam fiqh. Seperti pada hari nisfu Sya'ban. Dan bersolat pada malamnya. Kata dia. Kerana itu semua tidak ada daripada Nabi SAW. Ini tuan-tuan ni asal teks dalam Al-I'tisam Al-Imam Syatibi. Kemudian penyamaan syariat bid'ah itu dengan perkara yang disyariatkan. Jika penyamaan itu dengan perkara yang tidak disyariatkan, ia bukan di dalam benda bid'ah. Bukan termasuk dalam bid'ah. Ini seperti perbuatan-perbuatan adat. Dia nak makan dengan spade apa? Chopstick. Okey, you makan. Adat. You tak kena kata, ni makan dengan chopstick ni dah pahala lebih. Ini tak kena. Ini adat you pulang. Saya kalau pakai baju style ni. Itu you punya hal. Jangan kaitkan dia dengan ibadat. Tak ada dosa dengan pahala. Kata dengan pakai style macam ni, pahala lebih tak? Tak ada. Itu adat istiadat, siapa nak buat? You nak pakai kasut jenis muka tajam, ekor 2 tajam. You pakai. Jangan duk kait dengan selipar Nabi ke apa. Nabi bukan pengeluar selipar. Yalah. Takkanlah agama datang nak tentukan bentuk tertentu bagi selipar. Kalaupun benar, sebenarnya tidak ada dalil yang hukum menyokong Allah. Kalaupun benar, benda itu tidak lebih daripada unsur jibiliyah saja. Iaitu unsur pakaian kearaban pada masa itu. Rasulullah bukan buat selipar. Dia ambil saja selipar, siapa yang bagi pada dia pakai. Bukan dia kena tentukan siapa yang mengikut sunnah pun taklah selipar dia tajam ke tepi macam ni. Lah kali kawan yang beli tu potong kaki kanan dia dah. Bergeser kaki dia, luka. Maksudnya, tujuan mengamalkannya ialah untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Kalau dia amalkan satu benda, dia tak niat yang sebenarnya. Orang tanya kita berjanji macam mana? Kita kata berjanji. Bukan maksud inti kandungan dia kemudian. Kalaulah kata berjanji itu semua alright, inti kandungan dia semua alright kan? Apa hukum orang yang berjanji? Kita kata kalau ia berjanji, dia tidak niat ini satu ibadat khas, satu pahala. Jangan satu nasyid. Satu dah tak ada apa, kita nasyid. Boleh juga orang lain dengar, dapat manfaat. Kita kata ia tidak dinamakan bid'ah. Kerana ia tak menganggap itu suatu jalan untuk mengabdikan diri, beribadat.
Tapi itu satu nasyid. Orang tanya nasyid. Nasyid tidak bid'ah kerana dia bukan beribadat dengan nasyid. Bukan satu jalan ibadat. Seperti mana perbuatan lain. Kalau dia dapat pahala pun, pahala orang dapat manfaat daripada maknanya. Pahala kerana orang dengar benda tu boleh menarik, mengembirakan orang. Pahala itu. Bukan berzanji itu sendiri suatu ibadat khusus. Jangan dia i'tiqad macam tu. Kalau dia tidak i'tiqad macam tu, okay, go on. Namun sebelum tu, you kena pastikan makna dia, inti kandungannya betul. Itu dulu. Kata Syafi'i, di mana tujuan memasukinya ialah menggalakkan ibadah. Ini kerana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri pada aku. Seakan-akan, kata Syafi'i, pembuat bid'ah melihat, inilah tujuannya. Dia tidak jelas bahawa apa yang Allah tetapkan undang-undang dan peraturan sudah memadai. Dia rasa bahawasanya ibadat yang Tuhan buat tu tak cukup. Jadi dia terpaksa buat beberapa edisi tambahan. Kata Syafi'i, telah jelas dengan ikatan ini bahawa bid'ah tidak termasuk dalam adat. Apa saja jalan yang direka dalam agama yang menyupai perkara yang disyariatkan tetapi tidak bertujuan beribadat dengannya, maka ia terkeluar daripada nama ini, daripada bid'ah. Termasuk Datuk Aziz sebut semua tadi. Kalau dia tak maksudkan itu jalan ibadat, tak apa. Sebab tu orang tanya kita, apa hukum orang buat bubur surah? Kita tak pasal apa? Saja. Pasal orang buat, aku teringin nak makan. Oh, kita apa? You go on. Tak apa. Jadi kita buat bubur Asyura ni dapat pahala Fadilat lebih, pahala pada bulan Asyura ni kita kena buat bubur dia. Asyura tu 10. Kita akan faham, kita dengar Asyura tu apa. Asyura tu 10, Tasu'a tu 9. Jadi kita, kalau dia tak niat apa, dia nak makan, dia buat Asyura ke, Tasu'a ke, 9 ke, 8 ke, ikutkan dia. Okay. Maka kita tahu inilah kesimpulannya. Saya sebut apa kesimpulannya? Bid'ah ialah jalan syarak yang baru direka dan dianggap ibadah dengannya. Adapun membuat perkara baru dalam urusan dunia tidak dinamakan bid'ah. Sesuai. Buat karunan nak kereta orang tu. Zaman Nabi naik unta. Mereka yang cakap bid'ah tu suruhlah naik unta. Kita kata itu dalam urusan, bukan urusan ibadat. Bid'ah suatu yang tidak ada asal dalam syariah. Adapun apa yang ada asal dalam syariah tidak dinamakan bid'ah. Ilmu nahu, ilmu ini ada asal dalam syariah. Ahli bid'ah menganggap jalan bentuk cara bid'ah mereka adalah satu cara ibadat yang dengannya mereka mendekatkan diri pada Allah. Cara tu dia mau. Orang tanya kita, boleh tak baca Yasin malam Jumaat? Macam boleh. Malam Sabtu pun boleh, malam Ahad pun boleh. Baca lah apa pun. Tapi ahli bid'ah sama. Tapi orang kita yang tersalah faham. Mungkin mereka. Orang kita yang tersalah faham. Kalau kita kata, Ustaz, boleh datang ceramah masjid kan? Kata boleh. Ada no free dalam bulan depan. Jumaat nak. Kami malam Jumaat tak boleh tau. Kita nak baca Yasin kan tau. Kita baca malam sebelum tu. Mana boleh? Itu malam ramai. Dia tak boleh tukar. Dia anggap mesti hari itu. Sedangkan nas tak ada. Kalau dia kata sebenarnya Yasin ni malam apa pun boleh. Saja malam tu kita free baca. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi dia hari tu sendiri. Tapi tuan-tuan tak salah lagi kata ada orang bid'ah dia tak tahu. Nanti tu. Itu usrahkan urusan bagi kita orang. Kita yang dengar dulu. Hasilnya, kesemuanya buruk bid'ah ni. Apa yang dinamakan bid'ah hasanah yang membabitkan perkara duniawi, kita kata itu bukan bid'ah. You namakan bid'ah hasanah naik kereta lah, buat mikrofon lah. Kita kata you namakan bid'ah, kita kata apa? Tak bid'ah langsung. Tapi you nak namakan bid'ah juga, okey lah. Hasanah, tapi ia bukan bid'ah. Okey. Kita tengok pula. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW, baginda SAW sebut semua benda yang kita tahu. Dan baginda sebut tentang akan berlaku banyak bid'ah pada akhir zaman. Perkataan Nabi, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْ بَعْدِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ
fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Siapa yang hidup selepas daripada itu, ni hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmizi, dengan sanad yang sahih, Ibn Hibban dan juga Al-Hakim juga meriwayatkannya. Kata dia, siapa yang hidup selepas aku akan tengok banyak persisihan dalam agama. Hendaklah penyelesaian dia pegang pada sunnahku, sunnah dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin yang diberi petunjuk. Tamassaku biha, Nabi kita pegang. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dari gaham kamu. Maksud sungguh-sungguh pegang dia. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu jaga-jaga jangan buat benda baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat. Menurut Nabi, setiap bid'ah, kita dengar. Menurut Nabi, setiap kullu apa maksud? Kalau kita pegang tarikh bid'ah yang disebut Imam Syatibi tadi, maka setiap bid'ah itu adalah, orang tanya kita, habis itu dia patut sesat. Kita kata Nabi kata, kita tak kata. Habis itu dia orang tu masuk neraka. Kita kata tak tahu. Itu bukan urusan kita. Orang berzina, dosa atau tak? Tapi apakah penzina tu kita confirm dia masuk neraka? Kita tak confirm. Boleh jadi di akhirat Allah Ta'ala timbang pahala dia, yang ada keampunan untuk dia, ada kelebihan. Padahal juga masuk. Tetapi perbuatan bid'ah berzina itu sendiri adalah satu dosa. Minum arak juga demikian. Habis itu kami ni mari masjid masuk neraka. Kita tak, itu bukan urusan kita. Kamu ada solat, kamu ada istighfar, kamu ada sembahyang. Kami bercakap tajuk ilmiah. Perbuatan itu tak betul. Kita tak tahu you masuk neraka, itu bukan urusan kita. Kita pun tak dilantik jadi agen daftar tu. Itu bukan urusan kita. Hatta orang yang ahli maksiat pun, Abu Sufyan sendiri, akhirnya dia menjadi sahabat Nabi. Siapa tahu urusan ini? Itu cerita lain. Kita cerita amalan itu salah. Tujuan kita bukan you. Tujuan kita nak selamatkan diri kita sendiri. Okey. Dengan itu kita tengok daripada perkataan ini, kita jelas bahawa setiap yang bid'ah itu sah. Kata Imam Malik bin Anas, kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawm dinan. Kata Imam Malik, siapa yang buat satu bid'ah dalam Islam, kemudian dia kata yang ini hasanah, sesungguhnya dia telah mendakwa Muhammad telah mengkhianati risalah. Kata Imam Malik. Karena Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Apa yang tak jadi agama pada zaman Nabi, kata Imam Malik, maka dia pun tak jadi agama pada hari ini. Hak mana Nabi kata agama pada hari dia tu, itulah agama. Kalau tidak, Aminah Wadud pun sama, kita kena intiraf dia. Tetapi, ni baru saya masuk cerita tuan-tuan. Bila kita baca buku tokoh-tokoh, termasuk buku yang imam yang sangat kita hormati dan kasihi, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, imam yang mulia, imam mazhab kita. Kita baca, kita dapati Imam Syafi'i, juga Al-Iz Abdus Salam, jago besar dalam mazhab Syafi'i, yang dikenali dengan Sultanul Ulama, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Suyuti dan beberapa tokoh lagi, mereka telah menggunakan perkataan bid'ah mahmudah seperti Imam Syafi'i, bid'ah yang dipuji. Macam mana mereka guna? Bahkan mereka menggunakan setengah perkataan. Imam Syafi'i tak guna, tapi Imam Nawawi ada guna, Al-Iz Abdul Salam ada guna, As-Suyuti turut guna, sehingga menjadikan ia tajuk khas dan salah satu tajuk bukunya, iaitu bid'ah hasanah. Perkataan bid'ah hasanah itu digunakan oleh mereka. Bahkan mereka sebut bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah apa lagi? Haram, bid'ah makruh, bid'ah harus. Saya tahu masa saya bentang kerja ni, dia orang duk siap nak jawab yang tu. Tengok-tengok tajuknya dah, tu dia terhenti. Bila kita tengok, okey, saya sebut beberapa huraian. Kita tengok Imam Syafi'i. Saya nak ringkas kepada tuan-tuan. Dia apa? Tak apa gagah biar, bukan saya main selalu. Sebut dia.
Kata Ibn Rajab Al-Hambali, disebut kalam Al-Imam Syafi'i. Rajab meninggal pada tahun 795 Hijrah. Saya sebut tahun-tahun ni sebab tuan-tuan tahu, ni bukan budak 3-4 hari lepas lahir. Ini imam besar, jadi kata dia, Asy-Syafi'i berkata bid'ah itu ada dua. Mahmudah yang dipuji dan mazmumah yang dikeji. Apa yang menepati sunnah maka ia dipuji. Apa yang menyanggahi sunnah maka ia dikeji. Kata Rajab, maksud Asy-Syafi'i ialah seperti yang kita sebut sebelum ini. Bid'ah mazmumah ialah apa yang tidak ada asal dalam syariat untuk dirujuk kepadanya. Inilah bid'ah pada istilah syarak. Adapun bid'ah mahmudah ialah apa yang bertepatan dengan sunnah, iaitu apa yang ada baginya asal untuk dirujuk. Ini adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan bid'ah dari segi syarak, kerana ia menepati sunnah. Sepatutnya bahasalah kata bid'ah, tapi ia bukan bid'ah. Justru itu ketika menguraikan maksud Imam Syafi'i, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani orang yang mensyarahkan Sahih Bukhari, kitab dia terkenal, Fathul Bari, meninggal pada tahun 852 Hijrah. Kata dia, maka bid'ah pada ta'rifan syarak adalah keji. Ini berbeza dengan bahasa, di mana setiap yang diadakan tanpa sebarang contoh dinamakan bid'ah, sama ada terpuji ataupun keji. Jadi yang Imam Syafi'i maksudkan bid'ah tu apa dia? Bid'ah syarak tak bahasa? Dari segi bahasa. Adapun kalau bid'ah yang mana syarak ni, dia tak pernah namakan sebagai bid'ah hasanah. Dia maksudkan benda baru yang tak ada kaitan dengan ibadat. Maka ia namakan itu sebagai bid'ah. Saya tunjuk antara bukti dia. Imam Syafi'i ni apa kitab dia yang terkenal? Al-Ummah. Okey, kita tengok apa kata Al-Imam Syafi'i dalam Al-Ummah. Ketika mengulas hadis, inna raf'a as-sauti bi dzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah orang ramai selesai solat fardu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Bukhari. Imam Syafi'i sebut, kata dia, saya ringkaskan, terus saya sebut pada terjemahan dia. Pendapatku untuk imam dan makmum, hendaklah mereka berzikir selepas selesai salat. Ini lepas selesai salat, hendaklah mereka zikir. Jangan lepas yang tak ada zikir, terus bangun mesti ada zikir. Zikir tu tak mesti panjang, ikut. Dia kata subhanallah 33 kali. Tapi jangan zikir yang tak ada lah. Zikir yang diwaris daripada Nabi. Sebagai zikir kita sebenarnya tidak ada bukti dibaca oleh Nabi. Saya sebut contoh. Bukan tak baik, tapi dari segi bukti tak ada. Tidak ada bukti antara senarai zikir selepas salat itu bacaan Fatihah. Jadi kita langkau yang tu, yang mereka kita tak biasa. Okey, kata dia, hendaklah mereka mensenyapkan zikir. Kata dia hendaklah. Tapi yang kuat-kuat ni kalau kita tanya dia kata tak apa suruh. Mazhab. Hendaklah mereka mensenyapkan zikir, kecuali jika imam mahu dipelajari daripadanya bacaan zikir tu. Maksudnya kalau imam nak ajar makmum, makmum tak tahu, maka dikuatkan untuk makmum tahu apa bacaan zikir Nabi. Maka ketika itu dijelaskan zikir, sehingga apabila telah dipelajari daripadanya, maka selepas itu dia perlahankan. Maksudnya dia tahu anak makmum ni dah tahu cara zikir, dia jangan kuat dah. Dia ulas. Bila dia tadi ada hadis yang kata pada zaman Nabi suara zikir diangkat. Imam Syafi'i jawab hadis itu. Kata Imam Syafi'i, aku berpendapat baginda menjelaskan suara zikir hanya seketika. Maksud hadis yang Ibn Abbas baca tu, zikir tu berlaku yang dengar kuat tu sekejap saja. Untuk orang ramai mempelajari daripada baginda. Ini kerana kebanyakan riwayat yang telah kami tulis. Saya telah sebut semua riwayat dalam nota kaki ini apa yang Syafi'i tulis. Dan selainnya tidak menyebut selepas salam, tahlil dan takbir. Kadang-kala riwayat menyebut baginda berzikir selepas solat seperti yang aku nyatakan. Yang ni zikir sekejap, ajar sikit makmum. Kadang-kala disebut baginda pergi tanpa zikir. Jadi kalau ada orang bangkit terus, apa? Juga berlaku pada Nabi SAW. Ummu Salamah menyebut baginda duduk selepas solat, tetapi tidak menyebut baginda berzikir secara terang, kata Imam Syafi'i. Aku berpendapat baginda tidak duduk melainkan untuk berzikir secara tidak terang. Jika seorang berkata seperti apa,
Seperti apa yang baginda buat satu perbuatan sekejap, kemudian tak buat dah. Dan dia kata, Imam Syafi'i kata, baginda kuatkan zikir itu sekejap je. Sehingga orang pandai, kemudian dia tinggal dah. Ada tak dalam agama benda yang macam tu lagi? Kata dia, seperti baginda pernah solat di atas mimbar. Yang mana baginda berdiri dan rokok di atasnya. Kemudian baginda undur ke belakang untuk sujud ke tanah. Ada riwayat, dan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, baginda Nabi pernah solat di atas mimbar supaya orang ramai dapat tengok macam mana bentuk bergerakkan solat, belajari pada baginda. Lepas daripada itu, baginda tak solat dah atas mimbar tu. Kerana tujuan dia untuk apa? Untuk ajar saja. Kata Imam Syafi'i, zikir kuat ni pun macam tu lah. Kebanyakan umur baginda tidak solat di atasnya. Tetapi aku berpendapat baginda mahu agar sesiapa yang jauh dan tidak melihat baginda mengetahui bagaimana berdiri dalam solat, rokok dan bangun. Baginda ingin mengajar mereka keluasan di dalam itu semua. Aku suka sekiranya imam berzikir nama Allah di tempat duduknya sedikit dengan sekadar yang seketika selepas kaum wanita pergi. Yang ni, bila masjid yang sempit, wanita dulu bangkit, dia duduklah sekejap imam, dia kata. Bukan wanita tunggu imam, tak. Jika dia bangun sebelum itu atau duduk lebih lama daripada itu, tidak mengapa. Ini menunjukkan tak adanya, apa? Doa lah, aman. Makmum pula boleh pergi setelah imam selesai memberi salam. Sebelum imam bangun. Jika dia lewatkan sehingga imam pergi atau bersama imam, itu lebih aku sukai untuknya. Ini semua menunjukkan. Imam Syafi'i tak kata ini semua sebagai bid'ah hasanah. Ini teks dia. Jadi, maksud Syafi'i bid'ah hasanah itu benda lain. Masalahnya, kita telah mengambil istilah dia dan pergi pelekat kepada benda yang dia tak maksudkan. Saya tengok contoh satu lagi ulama besar Syafi'i. Al-Aiz Abdul Salam. Pembalah ikut lagi kan? Gagah benar dia. Dia kena follow elok sikit pasal benda ni bahan ilmiah sikit. Kita senantiasa, kita ni tak boleh pergi masjid duduk sandar. Pada ustaz tu cerita dia. Tak boleh gitu. Lagi macam tu kita tak boleh membangun. Agama ini dibina atas ilmu. Dia tak boleh bina atas dengar benda yang mesti kajian ilmiah, faham. Okey. Al-Aiz Abdul Salam, dia tokoh besar. Dia meninggal pada tahun 660 Hijrah. Dia ada satu kitab, banyak kitab lah. Salah satu kitab terkenal Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Buku dia. Dalam buku tu dia sebut bid'ah ni ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah harus. Ya kan? Bid'ah dia sebut dia lah orang nak pakai. Dia tanpa tak tahu, apa mengaji tak habis. Bid'ah tu ada banyak pecahan dia. Siapa yang diajak hamba salah ni? Alhamdulillah kita tahu apa yang Al-Aiz Abdul Salam sebut. Pasal apa dia sebut banyak sangat bid'ah ni? Padahal bid'ah Nabi tak lagi. Sebab menurut Al-Aiz Abdul Salam, dia ni ikut tarikh. Pada Al-Aiz Abdul Salam, tarikh bid'ah tu bukan macam tarikh Syafi'i. Kata Al-Aiz Abdul Salam, al-bid'atu fi'lun ma lam yuhad fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi. Yang tu. Dia tak kaitkan dengan ibadat, kata ibadat. Apa yang tak pernah berlaku pada zaman Nabi, dia panggil bid'ah. Dengan itu, itulah dia bagi pada 5. Kalau dia buat tarikh macam Syafi'i tadi, maka tak patut dia namakan, dia buat 5. Jadi kita kena faham istilah yang dia gunakan. Kita pergi ke Kelantan. Oh, dia kata minum kenyang, minum tuak je. Kan? Kita orang utara kata teruk putih. Lepas duduk atas kepala kedara tuak boleh kata. Kedara orang utara mahu dia kedara. Kerana tuak di utara ialah apa? Minuman apa? Arak yang memabukkan tu. Tapi tuak Kelantan apa? Air mineral. Jadi you kena tahu istilah dia. Bahasa dia. Nanti you salah faham. Maka apa yang dia maksudkan bukan yang you maksudkan. Okey. Bila kita tengok, maka kita dapati, sebab tu kita tengok Al-Imam Syafi'i jawab. Dia sebut, kata dia. Dengan itu dia sebut berapa benda. Bagi antara yang disebut oleh Imam
Al-Aiz Abdul Salam tadi, hak kata bid'ah banyak, dia kata bagi bid'ah wajib itu beberapa contoh. Salah satunya menyibukkan diri dengan ilmu nahu yang dengannya dipahami kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Imam Syafi'i sebut tadi, ilmu nahu ni masuk dalam bid'ah tak? Tak. Pasal apa dia sebut di sini? Pasal dia ta'rif lain. Dia ta'rif lain. Tengok Syafi'i kata apa tadi? Dengan ikatan ini, kita ulang Syafi'i kata, maka terpisahlah yang dinamakan bid'ah sekala jenis. Walau bagi orang biasa pun, dia tahu benda ni. Rekaan yang mempunyai kaitan dengan agama. Seperti ilmu nahus, saraf, mufradat, bahasa, usul fiqh. Ini semua tak dinamakan bid'ah. Bahkan Syafi'i kata, sebenarnya itu semua tak dinamakan bid'ah. Ada perkataan Syafi'i berat sikit. Kita biar dia katalah. Tuan-tuan kata, dia kata Aiz Abdul Salam. Ini dia sama-sama dia kata, sesungguhnya pembahagian bid'ah ini ada sesuatu yang hanya direka. Yang ini bagi berlima ni. Ini kerana hakikat bid'ah adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i. Sama ada daripada dalil-dalil syarak atau kaedah-kaedahnya. Kalau di sana ada dalil daripada syarak yang menunjukkan wajib atau sunat atau harus, maka ia bukan bid'ah. Ini termasuk dalam keumuman amalan. Mencampur adukkan dalam menyenaraikan perkara tersebut adalah bid'ah. Kata dah, hang duk pergi campur semua gue tu, dia kata hang buat bid'ah. Tapi dia marah, dia kata hang lah buat bid'ah. Pergi buat satu tarikh yang bid'ah. Tarikh tu sendiri tak betul, dia kata. Kata dia. Okey. Ini kata Syafi'i mengkritik Al-Aiz Abdul Salam. Kita tengok tokoh mazhab Syafi'i yang terkenal, Al-Imam An-Nawawi. Dia pun sebut juga benda yang sama tentang disebut tentang bid'ah. Bid'ah apa? Hasanah. Macam tadi. Dia kata ada bid'ah hasanah, dia sebut perkataan Imam Syafi'i dan dia sebut perkataan Al-Aiz Abdul Salam tadi, maka dia kata bid'ah ni ada dua, iaitu bid'ah mahmudah dan mazmumah, yang dipuji dan yang keji. Dia siapa yang pandai bahasa Arab, dia tegak al-asma' wal lughat. Imam Nawawi sebut benda ni dan dia sebut banyak tempat dalam kitab dia. Iaitu bid'ah yang tak ada kaitan dengan soal ibadat. Bukti kita bukti. Imam Nawawi ni ada satu kitab nama dia Al-Azkar. Terjemah apa kan? Kita tengok ada kitab Al-Azkar. Terjemah pun dalam bahasa Melayu. Ada. Dalam Azkar dengan Imam Nawawi kata apa? Ketahuilah sesungguhnya yang sahih lagi terpilih yang menjadi amalan as-salafus salih radhiyallahu anhum. Diri jenazah tu diam. Jangan diangkat suara dengan bacaan zikir dan selainnya. Selangkah Al-Fatihah. Selangkah lagi Fatihah. Saya tak tahu ni belah utara lah. Sama. Hikmahnya nyata. Ia lebih menenangkan hati dan menghimpunkan fikiran mengenai apa yang berkaitan dengan jenazah. Itulah yang dituntut dalam keadaan tersebut. Inilah cara yang betul. Jangan kamu terpengaruh dengan banyak orang yang menyalahinya, kata dia. Imam Nawawi ni lama dah ni. Katanya benda ni berlaku tu lah. Lama dah. Imam Nawawi ni meninggal pada 676 Hijrah. Lama dah. Campur sekarang dah berapa ratus tahun dah. Hebat Imam Nawawi ni. Cuma dia tak dapat tokoh Mak Hijrah tu. Sesungguhnya Abu Fudail, sambung dia, bin Iyad pernah berkata, berpeganglah dengan jalan petunjuk. Jangan engkau tewas disebabkan sedikit yang melaluinya. Ini kata sambung cakap Imam Nawawi. Jauhilah jalan yang sesat. Jangan engkau terpengaruhi dengan banyak orang yang rosak. Imam Nawawi kata ikut hak Nabi tu. Walaupun sikit orang yang buat. Jangan buat. Tak ramai orang. Kita ni kata, orang buat. Jangan pakai buah tu, jangan pakai. Adapun apa yang dilakukan oleh orang jahil di Damsyik. Maksudnya amalan ni pernah ada di mana? Di Damsyik. Iaitu melanjutkan bacaan Quran dan bacaan lain ke atas jenazah dan bercakap perkara yang tiada kaitan. Ini adalah haram dengan ijma' ulama. Sesungguhnya telah aku jelaskan adabul qiraah dalam adabul qiraah tentang keburukannya, besar keharamannya dan pasti sesiapa yang mampu membantahnya tetapi tidak membantah. Bukan saja orang yang buat tu dia kata salah. Hak duk tengok benda tu tak bantah pun, dia mampu bantah, dia jadi pasti. Oh, kerah Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut bid'ah hasanah, tapi dia tak kata yang ni bid'ah hasanah. Kalau kita beritahu tak boleh buat syekh bid'ah, Nabi tak buat, dia orang kata apa? Bid'ah hasanah. Ulama-ulama kata bid'ah ada dua. Bid'ah
Sayyid Dalalah dan bid'ah. Kita habaq ulama yang sebut hasanah pun tak sebut yang ni hasanah. Ini yang berlaku salah pakai, menyalahgunakan. Manawi ni syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim tu, Manawi ada syarah. Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Siapa yang ni? Indonesia ni cepat dah juga, ada banyak lagi mah pasal tadi. Okey, kata Imam Nawawi, sekali lagi Nawawi, kata Nawawi, sesungguhnya yang menjadi sunnah bagi salam dalam solat ialah berkata Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kiri. Tidak disunatkan menambah wa barakat. Bahkan yang sahih dalam hadis ini, hadis yang disebut dalam Muslim, ialah dan selainnya ialah meninggalkan tambahan. Di mana Nawawi tak? Kalau kita abang tak tambah barakat. Apa sahaja barakat tu pun baik, kat luar kita boleh kata. Kan? Bukan kita tambah benda yang makiamun. Kita tambah benda baik, bina betul. Tapi kita abang ada toke yang sebut bina hasanah pun tak kata hasanah. Contoh lain. Nawawi lagi. Ini kita sebut, kita ni pun ulama Syafi'i lah. Orang Malaysia ni sensi nama hal lain. Kena nak buat itu kan. Jadi kita kawan-kawan kita juga. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda sebut, kata Nabi SAW, la takhtassu lailatul jum'ah biqiyamin min bainil layali. ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Kata Nabi, jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat dengan solat yang berbeza dengan malam-malam yang lain. Tak ada semayang khas malam Jumaat. Itu buku Melayu hanya semayang hari Sabtu, semayang hari Ahad, semayang hari itu, semayang malam. Semua yang tu kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 751 Hijrah. Kata Imam Ibn Qayyim dan Al-Manarul Munif, semua sembahyang yang dikhususkan malam-malam tertentu ni ada sembahyang dari yang terbit daripada hadis-hadis yang palsu dan direka semata-mata. Tak ada. Ada mangkuk mereka hadis zaman tu. Dia reka hadis, dia tak ada kerja, dia buat hadis palsu. Ulama hadis telah mengesan hadis palsu ni. Kata Nabi, jangan khaskan malam Jumaat dengan sembahyang yang tak ada pada malam lain. Jangan kamu mengkhususkan hari Jumaat dengan puasa yang berbeza dengan hari lain, kecuali di dalam bilangan puasa yang kamu telah berpuasa. Yang ni, kita dah puasa 3-4 hari untuk ni, itu termasuk sebahagian daripadanya, bukan khaskan hari Jumaat. Tengok Imam Nawawi kata apa. Pada hari ini, larangan yang nyata mengkhususkan malam Jumaat dengan suatu solat yang tiada dengan malam yang lain. Dan puasa pada siangnya seperti yang telah dinyatakan. Sepakat para ulama kemakruhannya. Kemakruhan ni, bahasa benda ni dibenci oleh syarak. Para ulama berhujah dengan hadis ini mengenai kesalahan solat bid'ah yang diamalkan solat raghaib. Yang dinamakan solat raghaib. Solat raghaib ni tuan-tuan akan jumpa solat ini di dalam buku-buku Melayu tentang solat hari Jumaat pertama di dalam bulan Rejab. Dalam bulan Rejab. Dinamakan solat raghaib. Duka cita dengan kita menghormati dan tunduk penuh penghormatan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Dia telah menyebut juga solat ini dalam Ihya Ulumuddin dan dia menggalakkannya. Sedangkan ulama-ulama hadis telah menyatakan ia adalah palsu semata-mata. Kita katakan Al-Imam Al-Ghazali tidak berniat, dia tak tahu hadis itu hadis palsu. Bukan semua orang mesti tahu semua benda. Saya sendiri berlambak benda lagi banyak tak tahu. Dan tuan-tuan pun ada benda tak tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dia. Kita umat yang datang kemudian mendoakan Allah Ta'ala mengampun imam-imam kita yang terdahulu. Namun kita tak boleh ikut yang salah dia. Kalau dia semua betul, Nabi dia. Maka orang kadang-kadang sensitif. Dia mana boleh kritik Imam Ghazali? Ingat dia Nabi kan? Kita bukan kritik peribadi dia. Kita kritik masalah ilmu, fakta. Mak kita beritahu kita satu benda. Kita kata, mak tak betul cerita tu. Wah, hang derhaka kat aku tu. Tak boleh kata macam tu. Semoga Allah, kata Nawawi, salat raghaib, iaitu salat pada malam Jumaat pertama bulan Rejab. Salat ni palsu. Kata Imam Nawawi, semoga Allah memusnahkan pemalsu dan pereka salat ini.
Ini kerana sesungguhnya ia adalah bid'ah yang mungkar. Daripada jenis bid'ah yang sesat dan jahil. Padanya kemungkaran yang nyata. Sesungguhnya sejumlah para ulama telah mengarang karangan yang berharga. Begitu banyak dalam memburuk dan menghukum sesat orang yang menunaikan solat tersebut dan perekanya. Para ulama telah menyebut dalil-dalil keburukan dan kebatilan dan kesesatan perbuatan ini. Imam Nawawi tak pernah namakan sembahyang ini sebagai bid'ah. Ikut-ikut kita. Dia pilah. Bukan mereka duk pergi buat maksiat. Mereka semayang. Kan? Dia pilah tak ada nak hadis pun. Bida'ah. Tapi bida'ah. Imam Nawawi kata semoga Allah memusnahkan pembuat dan pengamalnya. Kerana mereka agama. Sedangkan Nawawi itulah yang kita duk ambil. Dia guna perkataan bida'ah. Hasanah. Menunjukkan dia guna pada benda lain. Kita maksudkan pada benda lain. Saya sebut benda lain. Contoh lain. Dalam kitab An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Majmu' ni kitab syarah fiqh. Imam Nawawi dia ada tulis kitab fiqh syafi'i. Banyak. Tapi kitab dia yang cemerlang nama dia Al-Majmu'. Tapi semasa dia tulis, dia tak sempat habiskan, dia meninggal. An-Nawawi ini meninggal ketika umurnya masih muda. Tapi khazanahnya banyak. Muda lagi orangnya. Dia meninggal. Pada usia 40-an, dia meninggal An-Nawawi. Dia tak sempat menghabiskan kitab Majmu' dan dia sambung oleh As-Subki selepas daripada itu dan tak habis Subki juga. Kemudian Syekh Mut'ani menyambung kitab tersebut. Nawawi dalam Majmu' kata apa? Dalam Majmu' beliau menyetujui tokoh-tokoh mazhab Syafi'i yang membantah jamuan dan kenduri sebenar kematian. Katanya, adapun menyediakan makanan oleh keluarga si mati dan menghimpunkan orang ramai kepadanya adalah tidak diriwayatkan daripada Nabi sedikit pun. Ia adalah bid'ah yang tidak disukai. Kita kata apa? Bid'ah tapi ulama hampa tak baca ulama-ulama kata bid'ah ni dah dua. Bid'ah dolalah dan kita habang. Hak kata hasanah tu sendiri kata yang ni dolalah. Masalahnya bukan kita tak setuju dengan istilah tu. Mungkin kita kata ada ulama pakai. Tapi mereka pakai pada job lain. Sama dengan Jaki punya job tu. Pergi buat kat sosial tu. Antara yang guna. Antara tokoh mazhab Syafi'i yang terkenal. Sikit dia tuan. Ikut saya nak baca ni. Tak perlu esok. Banyak. Apa? Antaranya ialah Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti ataupun As-Suyuti meninggal pada tahun 911 Hijrah. Kata As-Suyuti, dia Imam Suyuti ni nak tahu dia ada satu kitab sebelum tu. Al-Amru Bittiba' wan Nahyi 'anil Ibtida'. Kitab dia larangan perintah supaya ikut sunnah, larangan daripada buat bidah. Imam Suyuti ni imam mazhab Syafi'i. Walaupun dia nak jadi mujtahid hari itu, tapi tidak mengasaskan mazhab yang hukum. Kata dia, bid'ah hasanah disepakati keharusan membuatnya. Juga disunatkan demi mengharapkan pahala bagi siapa yang baik niatnya. Dia kata. Yang ni buah pokai dia bagi untuk mereka. Iaitu setiap pembuat bid'ah yang bertepatan dengan kaedah-kaedah syarak. Tanpa menyanggahi sedikit pun. Perbuatannya tidak menyebabkan larangan syarak. Ini seperti membina mimbar, benteng pertahanan, sekolah, rumah musafir dan sebagainya yang terdiri daripada jenis-jenis kebaikan yang tidak ada pada zaman awal Islam. Ini kerana ia bertepatan dengan apa yang dibawa oleh syariat yang memerintahkan membuat yang ma'ruf dan tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Saya dah tanya perempuan dan tuan-tuan dan perempuan. Yang ini bid'ah ke tak? Berdasarkan kita hawa-harai tadi, buat sekolah, dia namakan bid'ah tak? Ya. Tapi dah Sayuti, artinya Sayuti telah ikut apa? Cara yang dibahaskan oleh Imam Al-Is Abdul Salam tadi. Lalu dia namakan ini bid'ah dari segi bahasa. Apa bukti kita tak? Kita kata, kita tunjuk beberapa bukti Sayuti sendiri. Antaranya, beberapa contoh. Dalam buku tersebut, Sayuti kata tentang semayang raghaib tadi. Ada ingat tentang semayang raghaib tadi? Kata Sayuti, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya membesarkan hari tersebut, itu malam Jumaat pertama Rejab, hanya perkara baru yang dibuat dalam Islam selepas 400 tahun. Diriwayatkan mengenai hadis yang palsu dengan sepakat ulama yang mengandung
Sepakat ulama mengenai kelebihan berpuasa pada malam dan bersolat pada siangnya. Dan bersolat pada malamnya, berpuasa pada siangnya. Mereka menamakan solat rahaib. Ketahui sesungguhnya ia adalah bid'ah yang menyanggahi kaedah-kaedah Islam. Dia tak namakan azanah. Dia sendiri. Hak sebut tadi. Kemudian mengenai nisfu Sya'ban. Dia kata, apa yang dimuliakan Sya'ban? Apa yang memuliakan Sya'ban ialah Rasulullah berpuasa pada kebanyakan harinya. Yang Rasulullah berpuasa banyak pada bulan Sya'ban. Hadis-hadis Nabi dan asal sahabat yang meriwayatkan menunjukkan ia malam yang ada kelebihan. Tiada padanya solat khusus. Dilarang. Tak ada solat khusus malam nisfu Sya'ban. 2 rakaat untuk ni, 2 rakaat tak ada. Dia tak kata bid'ah sana. Mengenai wuduk, dia kata, daripada bid'ah yang sayyi'ah itu, was-was dalam niat. Ini bukan daripada perbuatan Nabi dan sahabat. Mereka tidak pernah melafazkan sedikit pun niat solat, melainkan terus takbir. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ni dia sendiri kata. Bahkan dia melarang apa? Lafaz niat. Dia yang buat hasanah. Sebab tu kita kena baca semua yang dia tulis. Nanti kita salah maksud. Dengan itu tuan-tuan dan perempuan, banyak lagi. Saya ringkaskan. Saya nak sebut beberapa masalah. Nak jawab beberapa perkara tadi. Yang timbul ialah masalah orang kata Sayyidina Umar buat apa? Semayang apa? Semayang tarawih. Jadi Nabi sendiri tak buat semayang tarawih berjemaah. Sayyidina Umar buat semayang tarawih. Sebenarnya orang yang cakap macam tu dia tak reti dan dia tak baca hadis Bukhari. Sebenarnya berdasarkan hadis Bukhari, Nabi yang mula buat. Itu salah baca. Bukan salah baca. Itu tak baca langsung. Saya baca nak ringkas masalah. Saya baca makna dia tu. Kita dengar dulu. Daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari, katanya, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku keluar bersama Umar bin Khattab ke masjid, riwayat Bukhari. Didapati orang ramai berselerakkan. Ada yang solat bersendirian, ada pula yang bersolat dalam kumpulan yang mengikutinya. Kata Umar, jika aku himpunkan mereka pada satu imam adalah lebih baik. Kemudian beliau melaksanakannya, maka dihimpunkan mereka dengan diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar pada malam yang lain, orang ramai bersolat dengan imam mereka, yakni Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, sebaik-baik bid'ah perkara ini, sedangkan orang yang tidur pada akhir malam lebih baik daripada mereka yang bangun pada awal malam. Maksudnya, sedangkan mereka yang tidur pada akhir malam lebih baik daripada mereka yang bangun pada awal malam. Maksudnya kalau dia lewatkan sikit tu lebih baik. Tapi Umar telah untuk mengelakkan nanti kalau lewat semua tak ada sempat solat, maka dia awalkan sikit. Dia kalau nak ikut yang baik tu, lewatkan sikit. Maksudnya. Berdasarkan hadis ini, ada orang pergi sangka, ada orang yang dia tak baca semua hadis Bukhari. Dia sangka bahawasanya Sayyidina Umar yang memulakan hal ini. Sebenarnya salah. Ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan ada makna dia dalam Bukhari. Tengok apa kata dia. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah keluar pada suatu pertengahan malam. Ketika solat di masjid, baginda solat di masjid Nabi, ini pada bulan Ramadan. Berapa orang mengikuti solat baginda. Paginya orang ramai bercerita mengenainya. Mereka berkumpul lebih ramai pada malam kedua. Baginda pun solat. Mereka solat bersama dengan baginda, yakni berjemaah dengan Nabi. Itu yang dinamakan Qiyam Ramadan tu. Mereka jemaah dengan Nabi. Paginya orang ramai pun bercerita, maka bertambah ramai ahli masjid pada malam ketiga. Rasulullah keluar bersolat. Mereka solat bersama baginda. Apabila malam keempat, masjid menjadi tak muat dengan ahlinya. Semayang belakang Nabi. Baginda tidak keluar sehingga hanya keluar pada waktu subuh. Selesai solat subuh, baginda menghadap orang ramai. Baginda bersyahadah dan bersabda, amma ba'd. Yang ini dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia khutbah. Kemudian amma ba'd. Disunatkan menyebut amma ba'd. Kemudian sesungguhnya aku bukan tidak tahu penantian kamu, tetapi aku bimbang difardukan ke atas kamu. Sedangkan kamu tidak mampu. Kemudian Rasulullah wafat dalam keadaan yang demikian. Hadis ini menunjukkan siapa yang mula sembahyang tarawih berjemaah? Nabi. Pasal apa Nabi tak buat? Nabi bimbang diturunkan wahyu bahawasanya nanti difardukan. Apakah mungkin Allah Ta'ala memfardukan benda yang kita tak mampu? Tak. Bukan benda yang tak mampu. Allah Ta'ala tak akan memfardukan kita benda yang tak mampu. Tapi dia akan fardukan benda tu kita mampu. Cuma yang malas apa?
kita. Nabi kesian, Nabi tahu umatnya kemudian nak kandang malas. Bukan kerana Nabi mempertikaikan syariat tu. Dia nak minta apa? Rahmat Tuhan. Yang ni tak sah. Walaupun memang mereka mampu. Tapi aku tahu nanti ada yang tak boleh buat. Itu maksud dia. Maka dengan itu, kita tahu siapa yang mulakan Nabi. Cuma Nabi tertanggung untuk tak buat benda ni kerana takut turunnya wahyu memfardukan. Dengan itu kita tahu, bila Nabi dah tak ada, wahyu ada lagi. Kalau Umar teruskan, adakah kemungkinan wahyu turun wajibkan? Okey, apa yang Nabi takut sudah tak ada. Dalam bab ini dia panggil iza zallatil illah, zallatil hukum. Zallal hukum. Apabila hilangnya illah, hilangnya hukum. Illah ni punca. Punca. Misalnya, minum arak, hukumnya apa? Haram. Pasal apa? Pasal dia anggur kan? Pasal dia memabukkan? Kalau mabuk tu hilang, apa hukumnya? Harus, sebab tu ada fatwa para ulama. Kalau arak tu dia orang masukkan dalam bahan apa dia hilang, semua unsur memabukkan, ada fatwa yang menyatakan ia tidak lagi diharamkan. Maka yang pentingnya apabila hilang larangan itu, maka apa hilang punca yang diharamkan itu, maka hilanglah hukum larangan itu. Bila Nabi dah tak ada, nak turun balik wahyu tak mungkin, maka larangan itu ataupun ketakutan itu juga telah hilang. Bila ketakutan itu hilang, boleh tak Umar buat? Boleh. Apakah Umar yang memulakan benda tu? Tidak. Habis Umar kata bid'ah? Dari segi bahasa. Kerana dari segi bahasa, bid'ah itu perkara yang baru. Kata Imam Syatibi, renungilah hadis ini. Ia menunjukkan kedudukan solat tarawih adalah sunat. Sesungguhnya baginda pada peringkat awal, baginda solat pada peringkat awal menjadi dalil menunjukkan kesahihan menunaikannya di masjid secara berjamaah pada bulan Ramadan. Baginda tidak keluar selepas itu adalah kerana bimbang difardukan. Tidak menunjukkan ia dilarang secara mutlak. Ini kerana zaman baginda adalah zaman wahyu dan tasyri'. Ada kemungkinan akan diwahyukan kepada baginda jika mereka mengamalkannya menjadi kewajipan. Apabila hilang illatut tasyri', maksud hilang punca diletakkan hukum itu dengan wafatnya baginda, maka ia kembali kepada asal, itu boleh dilakukan. Dengan itu perkara ini tak boleh, cerita Sayyidina Umar ni tak boleh dijadikan hujah. Bukan apa, hampa salah faham, baca hadis tu tak habis. Pula orang tua abang keliling Nabi bagi habis. Mungkin orang tanya, habis itu kenapa Sayyidina Abu Bakar tak buat? Kan? Lepas Nabi wafat, siapa main tak? Abu Bakar tak buat. Kata Syatibi, adapun Abu Bakar tidak mendirikannya kerana salah satu sebab, sama ada baginda berpendapat, biarlah orang ramai bersolat ramai-ramai, itu pun tak ada masalah apa. Ataupun sebab kerana, ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Qutusi sendiri, ataupun disebabkan kerana pemerintahan Abu Bakar itu sekejap sangat, 2 tahun lebih sikit. Iaitu Abu Bakar merintah 2 tahun 3 bulan. Sibuk dengan orang murtad, sibuk dengan 2 tahun 3 bulan, Ramadan baru dan berapa kali? 2 kali. Jadi sibuk dengan perang, sibuk dengan apa, tak dan dia buat penyusunan yang baru. Dia zaman Umar 10 tahun merintah, dia tengok Nabi sendiri dah tak ada, benda ni Nabi bukan tak mau buat, bagi yang membuat. Cuma itu ada masalah sikit dari itu, boleh diteruskan. Okey. Berikutnya adalah orang menamakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik, kata Nabi, fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajru man amila biha. Siapa yang amalkan dalam Islam sunnah, memulakan sunnah yang baik, kemudian dia diamalkan, dia diberi pahala orang yang mengamalkannya. Jadi kita kata tu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kita kata ini salah faham. Hadis ni ada sebab dia. Sebab hadis ni ada orang, saya ringkaskan, ada kumpulan para sahabat yang miskin yang datang, maka baginda tengok miskin, baginda simpati. Baginda berkhutbah dan menggesa orang ramai supaya bersedekah untuk mereka. Semua orang senyap. Lalu ada orang yang memulakan sedekah. Kan? Maksudnya, jadi kita kata, tuan-tuan ada soalan? Ya, nak tanya takut. Ada seorang mula? Apa kat dia tanya kan? Macam tu. Nabi suruh orang sedekah, tak ada siapa mula. Adalah satu orang mula, bila mula, ramailah yang lain pakai ikut sedekah. Nabi kata kat dia, siapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik. Maksud Nabi sunnah yang baik itu merujuk kepada apa? Ajaran apa? Ajaran baginda sendiri tadi. Bukan mereka-reka ibadat. Dan saya telah syarah panjang dalam hal ini. Saya menyebut bagaimana para ulama menentang bid'ah-bid'ah ini. Dan saya menyebut, saya sebut banyak dan saya nak sebut di sini
Beberapa contoh. Tuan nanti baca sendiri ya. Bukan bahasa kita tak cukup. Saya nak sebut kata-kata yang selalu saya nakalkan, iaitu kata-kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam hal berhubung dengan bid'ah ini, larangan mengadakan bid'ah. Banyak kata-kata itu saya berbuat tentang kata-kata Imam Malik kan. Saya mari yang awal dulu. Dan saya sebut juga amaran Nabi. Tapi saya nak sebut fatwa Dr. Yusuf Qaradawi mengenai nisfu Sya'ban. Antara yang sebelum itu saya sebut apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata dia, iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah. Buat yang sedikit, yang sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Inna bid'atas saghirah baridun ila bid'atil kabirah. Bid'ah yang kecil adalah jalan untuk membawa kepada bid'ah yang besar. Saya sebut satu contoh. Ulama bantah bid'ah. Yusuf Qaradawi bila ditanya mengenai nisfu Sya'ban, kata dia. Tentu tahu Dr. Yusuf Qaradawi kan? Kata Qaradawi, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang Islam berhimpun pada malam tersebut selepas solat maghrib di masjid. Mereka membaca Yasin dan solat 2 rakaat dengan niat panjang umur. Tentu kan tengok benda ni. 2 rakaat yang lain dengan niat tidak bergantung pada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf, iaitu para sahabat tabi'in dan tabi'in. Ia satu doa yang panjang yang mengandungi, yang menyanggahi nusus, yakni Al-Quran dan Sunnah. Juga bercanggahan dan bertentangan maknanya. Perhimpunan malam nisfu Sya'ban yang kita lihat dan dengar berlaku di negeri orang Islam ini adalah bid'ah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinafskan. Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf. Segala keburukan itu ialah bid'ah golongan selepas mereka. Dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat itu dalam neraka, kata Allah. Kita kadang-kadang habak orang-orang tanpa ni pandai-pandai. Kau ulama' tak pernah kata. Daripada ulama' dulu sampai ulama' zaman sekarang, masih hidup lagi pun kawan ni. Tuan boleh tengok dalam buku dia, iaitu Fatwa Mu'asarah Dr. Yusuf Qaradawi, terjemah pun dalam bahasa Malaysia, fatwa-fatwa semasa. Jadi kita kata hak duk sebut bid'ah ni bukan kita. Yang sebut apa? Para ulama. Kamu telah menyalahguna. Banyak lagi perbahasan ni. Saya ringkaskan cukup sekarang ini, nanti tuan ketik. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Saya nak tanya, saya rush kat dia tadi. Tuan dapat faham? Dapat tangkap? Okey. Hafal mungkin tak dapat lah. Saya tidak kempen buku saya dan saya pun bukan satu orang yang untung makan dengan buku. Tapi saya menggalakkan tuan-tuan memilikinya supaya dapat membaca ia sebagai bahan ilmiah, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak pada pihak penganjur. Saya tak tahu ada doa saja kan. Apa insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Assalamualaikum. Tuan-tuan, kita tahu bahawasanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melihat bahawasanya tujuan azan, sebelum itu tujuan azan yang dua itu bukan kerana dia beribadat dengan azan yang pertama, kerana Uthman melihat tak ada satu kaedah nak macam mana nak bagi orang boleh datang Jumaat. Dulu orang sikit, sekali azan orang datang sempatlah Jumaat. Tapi kalau azan itu hanya sekali saja, apa akan berlaku? Datang-datang tu memang orang khutbah terus, maka khutbah akan tidak didengari oleh orang ramai. Bukan kerana dia nak beribadat dengan satu ibadat khusus dengan azan yang pertama, tak. Tetapi ia nak menjadikan satu cara dia berfikir, nak membolehkan orang datang lebih awal, supaya bila azan kedua mereka semua siap. Kerana dunia Islam telah terbuka luas. Dulu orang sembahyang mungkin 7, 80, 100, 200, sekarang dah nak jadi berapa? Puluh ribu. Jadi 10,000 nak dihimpunkan dalam satu azan tak mampu, maka ijtihad Uthman bin Affan. Bukan kerana satu ibadat khusus azan itu. Kemudian kita tahu pada zaman Nabi azan berapa kali? Sekali. Bila azan sekali, bila Nabi azan, bila orang azan Nabi terus baca khutbah. Kalau sekiranya kita andaikan adanya solat qabliyah, berarti seakan-akan selepas azan semua orang sedang solat qabliyah, Nabi pula sedang baca. Benda tu tak mungkin berlaku. Benda itu tak mungkin berlaku. Cumanya oleh kerana ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi,
Abdullah bin Mas'ud telah salat sebelum daripada Jumaat beberapa rakaat. Maksudnya dia salat 2 rakaat, dia salat berapa rakaat. Mereka kata itu qabliyah. Ulama-ulama yang lain menjawab itu bukan qabliyah yang Abdullah bin Mas'ud buat tu. Itu adalah kerana hari Jumaat kita memang disunatkan untuk membanyakkan solat, bukan berkaitan dengan qabliyah tu. Maka berlaku perbezaan yang dibuat oleh Abdullah bin Mas'ud, sehingga Bukhari sendiri pun tidak buat satu keputusan dalam sahihnya. Dia kata adakah ada sebelum Jumaat itu qabliyah atau tidak. Jadi seolah-olah benda tu yang dibuat, kalau orang Nabi sendiri sebelum dia naik kepada mimbar tu, dia semayang tu dalam rumah dia tu, itu qabliyah ke semayang sunat biasa? Yang tu mereka berselisih. Kalau tanya saya menyatakan yang sahih kita dapat faham qabliyah tak ada, tapi sunat lain. Ada orang faham sebenarnya sunat tu lah qabliyah. Kita kata benda ni khilaf. Bila khilaf, dua-dua boleh bagi tafsiran. Kita tak mau membantahlah benda khilaf ni. Cuma kalau orang tanya yang kuat, kita kata pada kita tidak adanya qabliyah. Daripada wanita ni kan ada 2 ini. Apakah zikir yang boleh membawa kesesatan? Sudah soalan, apakah zikir yang boleh membawa kesesatan? Bukan. Apa yang ni? Ya. Mana zikir? Kadang-kadang zikir ini juga boleh membawa kepada kesesatan. Itu satu. Ada tidak dalil yang kedua yang membolehkan kita bertahajud setelah witir, sebelum tidur selepas isyak? Ada tak dalil yang membolehkan kita bertahajud setelah witir, sebelum tidur selepas isyak? Okey. Kita semua tahu bahawa kita ij'alul witra akhir salatikum. Jadikan witir itu solat kamu yang paling akhir. Tapi kalau sekiranya kita telah witir mungkin untuk mengelakkan daripada kita tak terjaga, kemudian kita terjaga. Maka ketika itu kita kena menggunakan riwayat yang digunakan dalam Al-Imam Tirmizi bahawa tidak adanya 2 witir pada satu malam. Kita solat seperti biasa dan jangan kita buat pembuka semayang lah apa, tak ada. Cukuplah dengan witir tadi. Boleh kita solat yang kemudian, tidak menjadi masalah. Adakah zikir yang membawa kepada kesesatan? Kita kata zikir dia maksud mengingati. Kalau ingat benda yang lain, agama pun tak larang kita ingat benda lain, tapi tak boleh melebihi Allah Jalla wa'ala. Ingat pada kekasih tak apa, agama bukan inti kekasih. Kan? Ingat pada suami tak apa. Tapi kalau dia maksudkan zikir itu zikrullah, ada tak bawa kesesatan? Ada. Seperti dia mensyaratkan seperti kifiat tertentu. Kau nak zikir tu kena ada tengah ni, setengah tu ayat macam ni, air itu. Kemudian mesti jadi zikir nafas, zikir zikir apa? Ada. Terutamanya dia amalkan oleh tarekat. Ada tak? Kita kata ada. Iltizam zikir ini dengan cara yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan dulu tadi Ustaz yang tentang sudah zikir boleh bawa kesesatan. Ya. Terima kasih. Yang berikut ni satu soalan lagi pada satu orang agak tulisan sama. Ada 3 soalan. Pertama, betulkan saya jika saya silap, jika tersilap. Janganlah kamu menyerupai sesuatu kaum. Saya kamu termasuk dalam golongan itu. Di manakah kedudukan bid'ah dari sudut bahasa? Contohnya cara pemakaian Dr. Tadi cara kaitan dengan perintah hadis. Kedua, bagaimanakah menyesuaikan keadaan demi menjaga ukhuwah Islamiah dalam menangani beberapa masalah bid'ah. Contohnya kita tidak buat bacaan tahlil atau tak ikut majlis tahlil dalam majlis penulis saya. Dalam ikut tahlil ada penulis awam dan sebagainya. Kemudian dengan tiada majlis tersebut kita disaksi kita tahlil misalnya tidak ikut adab, tidak ikut lazim dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga soal talqin, adakah itu sunnah ataupun bid'ah? 3 soalan. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian. Begini. Yang pertama, saya tadi hak pertama tu saya ingat saya dah jawab tu. Yang kedua saya nak. Yang kedua iaitu mengenai macam mana kita dengan masyarakat. Kita yang pertama tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan jadikan ketika nak menegakkan agama menimbulkan suatu suasana porak-peranda yang lebih besar. Kita kena tegakkan, tapi kita kena cari jalan yang paling hikmah. Saya tak mau kita, alhamdulillah semangat tu bagus. Tapi kita kena cari pendekatan yang berkesan dan berhasil. Apa yang saya cakap dalam kuliah misalnya, kadang-kadang saya cakap, saya guna istilah utara Mangkuk Ayun lah. Tak boleh lah kita pergi guna tempat lain. Jadi saya pergi ceramah. Dah hampa ni Mangkuk Ayun lah, buat benda semua. Artinya, jangan ikut. Kita ikut maksud dia saja. Penyampaian dalam kuliah satu hal lah. Kita umpama dalam tahlil.
Kita yang disuruh dalam kan tahlil tu tak ada masalah. Tahlil tu la ilaha illallah, kenduri arwah tu kan. Okey. Kita dalam kenduri arwah umpamanya. Kita yang disuruh apa dia? Belum meninggal. Kita hantar pada dia makanan kan. Isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Hadis riwayat Imam Baihaqi kan dan juga Imam Tirmidzi. Kata dia, buat untukkan keluarga Ja'far makanan, telah datang kepada mereka benda yang menyusahkan, mengganggu mereka. Jadi kita ada orang meninggal, kita pergi hantar beras, hantar masak, bawa belanja dia makan. Kadang kita tak boleh sibuk kan. Hantar beli makanan, hantar. Dari sudut tu, dia tak boleh petikai kita. Kita pun tak memutus dia panggil, tapi kita pergi awal sikit. Kita bagi. Kita pergi lewat sikit. Lagi banyak kita bagi. Kita bukan pergi perhabis, kita pergi hantar lagi. Orang kita ni sedih lah. Tuan-tuan mungkin orang senang. Kena orang susah terpaksa buat. Ada terpaksa buat. Tak ada pun kena buat. Kalau buat lebih kurang panggil jamu roti je, roti kering ya. Tak mahu dia. Dia kata, tak patut betul. Tak kesian tak mayat. Dia kata, apa kaitan mayat dengan kau makan? Sebab tu dia kata, toge pun tanam 3-4 hari. Mayat tanam pagi malam makan terus. Artinya kita jadi masalah. Sedangkan larangan hadis terang kan. Kunna katakan kunna nara al-ijtima' 'inda ahli al-mayt wa sana'at at-ta'am min an-niyaha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Hadis masuk Imam Nawawi dalam Majmu' di mana dia menyatakan bahawasanya kami menganggap kami pada zaman Nabi berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam meratapi mayat. Terang larangan semua kita syar'i dah, hatta kitab ni Syekh Petani semua ada. Kata Syekh Petani, adapun apa yang diadakan oleh kebanyakan orang, apa yang diadatkan oleh kebanyakan orang daripada memanggil ia selepas dari kematian itu dan dihidangkan makanan, maka pemanggil dan yang dipanggil telah melakukan bid'ah yang sangat dibenci ia oleh syarak. Semua ada kita, tapi bila kita sebut dia ada, dia kata dia maksud lain tu. Kata apa yang dia maksud lain? Sebenarnya saya ada tempat dekat dengan saya ada satu pondok. Saya suruh rakam pun bila sampai pada bab tu. Dia orang dah, Ustaz ni nak sampai lah bab ni. Ustaz terlangkau tak baca berikutnya. Kerana dia tahu kalau baca, you yang buat salah. Tak ada Syekh Petani suruh. Kalau pun kata alam Melayu pun. Tak ada. Tak boleh ini nak dikaitkan dengan tradisi yang bersumber daripada kitab Melayu. Saya telah tulis satu risalah dulu. Yang menghimpunkan kebanyakan buku Melayu. Termasuk Bahrul Mazi pun. Yang menyatakan tak boleh nak malam ni. Tapi orang Melayu kita buat. Dan bila buat, dipertahankan pula oleh orang agama. Ya, orang ni tak faham ni, kata ni bid'ah. Kitab-kitab dia baca tak habis lagi. Kita kata semua. Tak ada yang sokong you. Kalau nak sokong you buat kitab baru. Tapi cuma kita dalam hal ini mungkin kita cari pendekatan lain lah. Kita pergi sekadar bagi makanan pada dia. Yang penting ukhuwah tu kita tahu kan. Kita minta maaf lah saya lewat sikit tadi ada urusan apa. Hantar makan. Itu kita kan kita buat sunnah. Kalaupun dia tak baca sunnah, kita buat sunnah. Kita minta maaf saya lewat sikit. Carilah pendekatan yang terbaik. Kalau kita tak mampu bantah, nanti kita bantah orang salah faham lah. Kita buat bagi pihak diri kita tu. Kita buat sunnah. Kita tak menyangka di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun talqin. Talqin ini bukan cerita disebut dalam majmuk sendiri Imam Nawawi dia sebut tentang talqin. Cuma Nawawi macam seolah-olah mengizinkan dalam majmuk Syarah Muhazzab Nawawi menyebut riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah yang menunjukkan bahawasanya ditalqin. Dia bagi tahu dhaif, tapi dia kata ada riwayat lain yang boleh sokong dia. Tapi kita cari riwayat lain yang nak sokong tu tak boleh. Karena di dalam riwayat tu dikatakan bahawasanya bila si mati tu, maka kita pun kata wahai fulan bin ibu dia, sesungguhnya syurga itu benar, ni itu benar, neraka itu benar, semua kita sebut begitu. Kata dalam riwayat yang dhaif, bahkan riwayat tu bagi kita bukan saja dhaif, dia boleh jatuh pada martabat palsu kerana inti kandungannya sangat bercanggah. Dia kata kalau kita sebut macam tu saja, malaikat yang datang akan pegang tangan salah satu dengan yang lain, kata jom kita baliklah kerana orang ni telah diajar pada dia. Kalau kita pakai riwayat talqin tu. Kalau berdasarkan riwayat tu, di Malaysia tak ada orang yang kena soal munkar nakir. Maka adapun is'alu li akhikum tasbih fa innahu al-an yus'al. Doalah kepada saudara kamu ini agar dia tetap kerana sekarang dia ditanya oleh Allah. Tak boleh sokong riwayat ni. Kerana ini dia memang kita percaya dia disoal, tapi kita tak percaya bahawasanya malaikat tak boleh soal kerana kita dah ajar dia. Saya ingat riwayat itu tidak kuat dan tidak bermakna untuk kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau itu bermakna berarti
Di Malaysia ni tak payah takut lah azab kubur. Betul surah Jabat. Jadi tak ada lah azab kubur. Semua orang telah dibagi tahu. Dalam riwayat tu kata siapa yang dibagi tahu, mereka tak boleh tanya dah. Kalau saya itu diterima, kalau saya akan buat satu kaedah yang lain. Saya nak tulis semua jawapan tu lah, tak terima ya. Kata, wahai fulan bin fulan, nanti ada malaikat datang, kalau dia tanya aku jawapan aku dah tulis, kata tengok bila ni. Kalau sekiranya itu benar, dan tuan-tuan sekalian, sesungguhnya yang menyelamatkan kita dalam kubur ini ialah apa? Amal soleh. Kalau kita ni katalah kita ni mati di Mekah, kan? Matilah di kota Madinah, ditanam di Baqi', kuburan sahabat Nabi pun ada. Orang tak talqin kita. Kalau kita amal soleh, mudah-mudahan boleh jawab kata. Mudah-mudahan insya-Allah boleh jawab. Kalau kita mati di Malaysia, tapi kita ni tak beramal soleh, panggil imam nombor 1, 7 orang turun talqin. Ingat elok-elok soalan yang pertama, hafal dia punya, aku bagi kat dia kauki lagi nak ingat macam mana. Agak-agak boleh jawab tak? Kita jangan kartun ke muka mak kita. Alhamdulillah ada 2 lagi soalan. Saya juga teringat di Kelantan Ustaz. Ada yang keluarga kami dulu. Kalau kita ke Kelantan tahun 50-an 60-an. Tunggu. 7 hari, 7 malam ada 2 orang akan mengaji Quran sampai khatam. Kalau kita tak buat, keluarga saya belah jerah di tempat terganggu tu. Air keluarga. Dulu. Sekarang masih ada. Kalau kita dah ada kematian, lembu seekor tumbang. Atau beli daging dimasak. Dimasak supaya kita nak jamu orang yang datang, tolong urus jenazah. So kan satu bungkus orang tu, boleh bawa balik. Itu masih berlaku. Di tempat juga masih berlaku bila tenang. Sudah kita kebumikan itu, Quran pun 30 juzuk dia ada. Dibaca di atas kubur oleh 30 orang, berapa orang baca lah. Juzuk panas dia cukup 30 juzuk serentak. Itu masih ada. Ini kita juga nak dapat penjelasan Ustaz nanti. Di soalan berikut Ustaz, Assalamualaikum. Itu di sini Ustaz. Yang Assalamualaikum ni jauh lah dalam tubuh ini. Saya diberitahu ada kelas hadis di Kuala Lumpur, di mana murid-murid dikehendaki tahu nama-nama orang. Ini pasal sanad agak ni. Orang yang mengajar sebuah hadis dari Bukhari atau Muslim, contohnya, hinggalah sampai kepada guru. Kalau Ustaz mengajar, saya murid kepada saya kepada Ustaz, hinggalah sampai Bukhari dan Muslim. Saya sampai kepada murid itu dan akhirnya murid itu sendiri. Dia termasuk dia, pasal sanadnya. Contohnya jika saya murid, nama saya, guru saya dan seterusnya hinggalah ke Bukhari atau Muslim, tujuannya untuk mendapat darjah alim. Dan mereka namakan silsilah ini sanad. Misal istilah dengan sanad. Tahu saya, sanad itu ialah nama-nama orang yang terima sebuah hadis hinggalah ke Rasulullah SAW. Tolong kita jelaskan. Itu satu. Betul lah, ada satu lagi Ustaz. Ngambil ya? Kita habis kan? Ada dia? Ada lah. Cukup lah Ustaz kata ni. Yang bulan depan kita panggil Ustaz. Ustaz kita tak bulan lagi pagi ni. Jemaah setuju tak bulan lagi tak tu? Setuju. Majoriti setuju. Yang berikutnya, bolehkah kita menggunakan produk atau produk yang mengandungi alkohol? Kadang-kadang alkohol ni banyak jenis juga. Alkohol arak, alkohol yang tidak arak. Contohnya minyak wangi, perfume, aroma, deodorant yang kita pakai kat siap kan. Yang dibawa ketika sembahyang. Itu Ustaz. 2 soalan. Tuan-tuan, perempuan, ada beberapa orang penulis, ada beberapa orang kecenderungan sekarang ni. Kononnya hadis-hadis ni tak boleh kita belajar melainkan guru tu sendiri kena ada sanad, sambung-sambung sampai Bukhari, dari Bukhari sambung ke Nabi, baru hadis itu pakai. Saya tak mau cerita lah, tapi saya cerita saya dulu. Pertama saya nak cerita benda ni dakwat an-nikah. Bukan kerana saya tak ada, saya mempunyai lebih kurang 5 sanad. Semua sanad ini bermula daripada guru sehingga sambung kepada Bukhari dan kemudian sampai kepada Nabi. Termasuk Bukhari dan bagi Sunan Sittah ada sanad ni. Semua termasuk sehingga tokoh-tokoh yang besar juga seperti yang bersambung melalui Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, yang bersambung dengan beberapa orang. Artinya, maksudnya dalam kaedah tradisi ni mereka buat macam ni. Kita baca hadis daripada guru, guru habis baca, guru akan kata, aku berikan ijazah pada engkau seperti mana dijazahkan oleh guruku pada aku, sehingga sambung dia sebut sampai ke Bukhari lah, daripada Bukhari akan sambung ke Nabi. Tuan-tuan, sebenarnya sanad ini tidak diperlukan lagi, hanya bermula daripada Al-Imam Bukhari saja. Kerana Sahih Bukhari itu telah sepakat, memang tak ada Sahih Bukhari yang nombor 2 pun, itulah Sahih Bukhari lah. Orang yakin dah itu daripada Bukhari. Tujuan sanad ialah nak membuktikan bahawa hadis itu palsu ataupun tidak, benar ataupun tidak, dhaif ataupun tak, ataupun sebaliknya.
Jadi bila kita kira daripada Bukhari, kita tahu Bukhari diterima. Okey, berikutnya daripada guru Bukhari, berikut sehingga kepada Nabi, lalu sanad itu dinilai. Dengar daripada Ibnu Majah. Kalau kita fikir balik sanad bermula dengan saya, naik ke guru saya, sampai ke Bukhari, dhaif hadis tu. Betul tak? Perempuan kata pergi belajar hadis, perempuan jadilah ahli hadis. Nama perempuan tak ada dalam senarai rijal hadis. Tokoh-tokoh hadis. Pergilah test. Hadis 3 baris untuk nak ingat, dhaif habis hadis. Bukan boleh kira daripada situ. Ini semua tak ada faedah pun, melainkan dia orang saja mengekalkan tradisi. Yang buat benda ni di India, Maghribi, dan ada beberapa negeri lagi yang buat di Mesir, ada. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ini adalah dakwaan kosong. Kalaulah itu yang dijadikan dakwaan, Sahih Bukhari tak boleh baca. Kita semua tak ada sanad. Ini tak benar. Kita bermula daripada Bukhari. Sahih Bukhari itulah, tak ada 2 edisi dah. Bukhari itulah. Kalau ada sikit 2 penambahan, itu berbeza tak diselesaikan ulama-ulama dahulu. Allah Ta'ala alam, ini dakwaan tak benar. Kedua, masalah alkohol. Saya nak tanya perempuan, apakah setiap yang haram itu najis? Emas haram halal oleh lelaki pakai. Najis tak lelaki pakai? Bukan semestinya setiap yang haram itu najis. Ulama bincang, arak ni memang haram. Sepakat tak ada ulama kata minum arak makruh. Tapi arak itu sendiri najis ataupun tidak? Dalam erti kata, kalau dia kena baju kita, wajibkah dibasuh baju? Kerana kita tahu arak tu daripada apa? Sekarang ni macam-macam lagi. Daripada apa? Daripada petrol, daripada apa, semua boleh buat arak dah. Boleh buat arak, boleh apa? Boleh buat alkohol. Boleh buat alkohol kan? Okey. Adakah ia mesti najis? Dari segi asal dia tak najis. Maka ulama khilaf. Kalau ulama ada menyatakan ia najis kerana Allah Ta'ala menyebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, berhala, menenun nasib adalah rijsun. Rijsun tu boleh diterjemah dengan maksud najis, daripada perbuatan syaitan. Tapi najis di situ, najis artinya kotor kan? Najis artinya nilai yang najis. Nilai sebab kalau kita kata, sebab dia sebut berhala. Kita pegang berhala, wajib basuh tangan tak? Aku pegang berhala ni ke tangan. Berhala tu basuh je tak? Kita pegang apa? Daun apa? Judi tu. Apa ke? Jadi, kalau kita kata ayat itu menjadi dalil menunjukkan arak itu najis, kita kena najiskan sekali apa? Semua daun seruk tu kita kena najiskan apa ke? Berhala kita kena najiskan, artinya pegang kena basuh. Jadi ternyata najis di situ ialah najis apa? Makna najis dadah. Bukan kalau dadah tu dalam poket, dadah dalam pokok tu ada poket. Semayang tak lah. Okey. Bukan semua yang najis, yang haram itu najis. Berdasarkan kaedah ini, maka ulama-ulama menyokong bahawasanya alkohol itu tidak najis. Banyak lagi lah alasan-alasan yang lain. Salah satunya alasan ini. Haram diminum betul, tapi tidak najis. Maka kalau tanya saya kata tak apa, benda tu semua tak ada masalah apa dan boleh solat dan lain. Ustaz, saya tak boleh Ustaz. Kalau saya bubur tu, saya memang tak boleh semayang, tak masuk. Untuk saya bubur lah. Dah ada tak boleh. Itu punya pada. Andanya aku babak. Allah. Yang kita bicara ni, ada. Yang kenduri kendara makan minum suatu sedang disediakan jenazah. Betul ada tak? Tujuannya untuk memberi makan minum kepada tetamu dan orang yang menguruskan jenazah. Kalau makan minum itu bukan sesuatu ibadat khusus, tapi kerana dia tahu dia orang ni tak makan lagi, letih angkat. Dia bagi makan tu untuk kerana dah sampai tengah hari angkat letih. Bukan kerana satu ibadat khusus, itu soal teknikal lah. Soal teknikal lah. Bukan satu secara ibadat.